نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi oleh Tuan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah di kuliah subuh ni kita akan bincangkan tentang tajuk balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan kita. Ibnul Qayyim rahimahullah dia kata wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allah taala bitilka sifati bi'ainiha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yakni orang lain, dengan satu sikap, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Oleh itu, maknanya sesuatu balasan dia akan mengikut perbuatan ataupun sikap kita terhadap orang lain. Kalau seseorang mudah memaafkan saudaranya, maka Allah juga akan memaafkannya. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Allah kata dalam ayat ni, hendaklah kamu maafkan dan berlapang dada. So apa yang Allah akan balas? Allah akan balas ialah pengampunan. Dalam bentuk Allah bagi soalan pada kita, tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Semalam kita cerita tentang kisah Sayyidina Abu Bakar yang masa qissatul ifk, Sayyidatina Aisyah difitnah. Ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal. So fitnah ni daripada orang munafik. Lalu bila sampai fitnah ni di telinga Sayyidina Abu Bakar, kebetulan dia dapat tahu bahawa dia duk bantu Mistah. Mistah ni dia duk bantu, dan Mistah ni juga duk bunyi tentang fitnah tersebut. Maka akhirnya dia bersumpah untuk tidak membantu Mistah, sehinggalah Allah turunkan ayat, kemudian akhirnya dia bantu balik Mistah kerana diinginkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak Allah mengampuni kita, kita nak kena mudah untuk memaafkan orang. So tingkatan maafkan orang ni dia ada macam-macam, dan kita sendiri tahu diri kita macam mana. Ada orang yang dia kata dia maafkan orang lain, tapi dalam hati tu duk geram lagi, kan? Dia tak apa, aku maaf dah, tapi dalam hati ni duk teringat-ingat, duk geram lagi, kan? Duk ada lagi. Ada orang yang dia maafkan orang lain, tapi dia dendam, cuma dia tak balas je. Teringin tu ada, cuma dia tak balas je. Orang tanya, hang dah maaf ke dia? Maaf dah, tapi duk dendam lagi tu. So berbeza tingkatan. Ada orang dia maaf sungguh-sungguh sampai dia lupa kesalahan orang yang buat salah pada dia. Ni kira level tinggi ni, payah payah. Kita sendiri boleh ukur kita macam mana. Orang buat salah kita, boleh atau tidak kita maafkan orang tu dan kita lupa kesalahan dia. Hak ni payah nak cari. Payah nak cari. Nak kena pujuk hati sungguh-sungguh. Bukan senang maafkan satu hal yang lain. Nak lupa kesalahan orang tu, yang ni perlu mujahadah. Perlu mujahadah. Ada orang yang dia maafkan orang lain setelah dia berupaya balas kesalahan orang tu, baru dia maaf.
Baru dia maaf. Allah kata apa? Au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Atau jika kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Maksudnya apa? Ada orang yang dia jenis dia maafkan orang lain setelah dia berupaya membalas. Allah dalam ayat ni, Allah bagi tahu tentang afuwan qadira. Allah bersifat memaaf dan Allah mampu untuk balas. Allah, kalau Allah nak balas, boleh. Allah mampu membalas, tapi Allah dahulukan afuan. Allah Maha memaafkan. Kita, sebab ada orang yang dia jenis macam tu, aku balas dia dulu, lepas tu baru aku maaf. Allah kalau nak balas kita boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi Allah bersifat memaafkan. Kalau orang dia nak kemaafan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena bersifat dengan sifat yang macam ni. Dia boleh balas, tapi dia tak balas. Sebab dia tahu Allah kalau nak balas, Allah boleh balas. Kita dalam keadaan kita sedang, kita ni banyak dosa. Setiap hari buat dosa. Setiap hari buat dosa. Orang lelaki banyak dosa mata. Perempuan biasanya banyak dosa mulut. Kalau zaman sekarang, mulut tu kira dengan jari sendiri sekali. Nak duk komen di Facebook, di WhatsApp group, kan? Diterjemahkan dengan jari sekali. Jari itu mewakili pengucapan mulut dia. So kita yang sedang kita banyak dosa ni, kalaulah setiap dosa kita Allah balas dulu, oh jenuh. Jenuh. Kita sedang sehari ni, hari ni mesti aku ada dosa. Kalau setiap kali aku buat dosa Allah balas, oh tak berupaya kita. Jadi kalau kita nak Allah bersikap pemaaf kepada kita, maka Allah ada sebut dah, bersikap pemaaf juga kepada orang lain. Hak ni masing-masing nak kena pujuk diri, memudahkan untuk memaafkan orang lain. Sebab apa? Sebab kita dah nampak kita maafkan orang lain, yang memaafkan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu, kalau hak tu jadi motivasi, kita mudah maafkan orang lain. Kalau kita hanya duk fikir orang tu je, kita takkan maafkan dia. Kalau kita fikir dia je, tanpa ada kaitan dengan Allah, geram. Kalau fikir orang tu je, kita akan geram. Tapi bila kita termotivasi, yang akan mengampunkan kita, yang akan bersikap macam mana sikap yang kita buat adalah Allah, yang tu menjadi motivasi untuk kita mudah memaafkan orang lain. Kemudian maknanya sejauh mana tingkat kita maafkan orang lain, maka begitulah Allah akan bersikap kepada kita. Tengok level kita macam mana. Kita bagian tingkatan-tingkatan tadi ni, hak kita maaf orang lain, macam mana sikap kita. So begitulah Allah akan bersikap kepada kita. Yang kedua, siapa yang mudah menerima uzur saudaranya sehingga dia memaafkan, maka Allah pun akan menerima uzurnya kelak, dunia dan akhirat. Maksudnya orang buat salah pada kita, orang kata minta maaf lah, aku tak sengaja, aku minta maaf. Kita kata okeylah, tak apalah. Tuan-tuan, dalam perang Tabuk, ada 3 orang sahabat yang mereka tak pergi perang, termasuk Ka'b bin Malik. Bila Nabi balik daripada perang Tabuk tu, puak-puak munafik ni pakat duk pi bagi keuzuran. Ka'b bin Malik, dia kata masa Nabi perjalanan pi ke Tabuk, bila dia keluar, contoh pi pasar, dia kata dia nampak orang yang ada keuzuran, dibenarkan oleh Nabi tak pi perang, dan golongan yang kedua adalah golongan munafik. Ramai.
Jadi bila Nabi balik ke Madinah, puak-puak munafik ni pi bagi keuzuran pada Nabi. Nabi kira layan lah, Nabi tak apa, okey. Nabi kan, tak ada persoal banyak. Maka tuan-tuan, kalau orang dah bagi alasan, mungkin dia tak, aku silap, aku tak sengaja. Kita tak sengaja apa, kita jadi susah pula. So bila kita mudah menerima keuzuran, alasan orang lain, maka esok Allah mudah menerima alasan kita. So bersikap pada orang lain dengan sikap yang baik. Kemudian kalau kita tengok dalam sabda Nabi SAW, Nabi tahu, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang bantu memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat dia. Siapa yang melepaskan kesulitan seseorang muslim, Allah akan melepaskan kesulitannya, yakni pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Maknanya siapa yang bantu meringankan orang lain, Nabi dah sebut dah, maka Allah akan ringankan beban dia dunia dan akhirat. Bantu mudahkan orang lain. Tuan-tuan, kita ringankan beban orang ni macam-macam. Mungkin dalam bentuk harta. Masa PKP baru-baru ni, ramai jadi susah. Kadang-kadang bila kita tengok rumah dia tu, kita rasa dia ni mampu kot. Tapi dia kena buang kerja, dia susah. Dan baru-baru ni ada non-Muslim lah, pilot bunuh diri. Kita rasa pilot takkan tak simpan duit banyak kot. Kita rasa macam tu. Sebab saya pengurusi NGO Green Project, so kita duk bantu lah dalam dan luar negara. Masa PKP tu saja saya lontarkan dalam Facebook, cari jenis golongan yang susah-susah ni dalam grup. Kemudian ramai agaklah PM. Jadi bila dah PM ni, kita pun selidik, tengok Facebook mereka macam mana keadaan hidup kan. Kemudian pergi rumah bagi sikit bantuan dulu sebelum kita bagi bantuan yang lain. Sebab zaman lah ni ramai agak yang scammer. Ramai agak yang scammer. Jadi kita bawa sikit bantuan dulu, kita pergi rumah dia, tengok keadaan dia, kita bantu sikit dulu sebelum kita buat tindakan yang lain. Jadi yang susah tu ramai rupanya. Susah tu ramai. Kita pi tu dia rasa macam seronok. Dah suami isteri dah tak ada kerja, anak 6, hak susu dah habis dah, pampers pun tak ada duit nak beli. Kita pi tu dia rasa macam seronok. Padahal kita duk bagi ni bukan duit kita pun. Kan? Duit orang tak? Kan? Jadi ada orang yang dia tak mampu nak buat kerja bantuan ni. Hak dia mampu apa? Aku boleh bagi duit lah, bantu tak? Kan? Setiap hak orang duk pergi bantu tu, dia ada saham lah, sebab dia bagi. Kan? Ada orang dia mampu sumbangkan tenaga. Aku nak bagi duit, aku tak apa banyak duit, tapi bab tenaga aku sanggup. Ada orang ni macam tu. Kan? Ada orang yang dia mudah di sudut bagi nasihat kat orang. Sampai orang kalau ada masalah pergi jumpa dia, aku ni ada masalah, dia bagi kata-kata yang baik. Dia memudahkan orang. Sebab tu bila kita dengar hadis ni, kita jangan nampak hadis ni sempit sangat. Nampak memudahkan orang lain mesti ada duit. Kadang-kadang orang susah hati, tengok kita senyum dia rasa lega sikit. Kita mudahkan orang, kita ringankan beban orang, kita bagi nasihat dia keliru, dia pening kepala, dia serabut dengan masalah dia, kita nasihat dia, ringan beban dia. Maksudnya peluang untuk dapat pahala
peluang untuk dapat tawaran yang ditawarkan oleh Nabi ni luas. Nabi dah sebut kita ringankan beban orang, yang akan ringankan beban kita siapa? Allah. Kalau saya duk cerita bla-bla KL ni, bla-bla KL, kalau Perlis sebab tak jam. Kalau belah KL, tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk di simpang tu, kita nak keluar tu payah sebab jam. Kita duk harap orang bagi laluan, orang slow kereta bagi double klik tu kan, bagi laluan, kita pun keluar, oh lega. Orang hak bagi laluan tu dia telah memudahkan urusan kita. Pada ketika yang lain, bila kita tengok orang pula duduk di simpang, kita bagi double klik, kita slow, kita bagi dia laluan, dia pun keluar, kita tahu dia lega. Tapi kita tengok dia tak angkat tangan, haram sungguh. Aku bagi dia laluan, angkat tangan pun tak. Terutama orang perempuan lah, minta maaf. Dia bagi laluan, angkat tangan. Kalau orang lelaki tu dia angkat tangan kan, maksudnya angkat tangan tu tanda terima kasih lah. Aku tolong hang terima kasih pun tak. Tuan-tuan, apa nilai angkat tangan tu? Tak ada apa pun. Hang tak angkat tangan, hang nak angkat tangan ke lantak ke hang? Dulu lah masa awal-awal muda-muda lu rasa macam nak marah agak kalau orang tak angkat tangan. Dah tolong, angkatlah tangan. Tapi bila kita duk fikir balik, duk baca hadis ni, tak ada nilai pun angkat tangan tu. Sebab yang nak bantu kita siapa? Bukan dia, Allah. Nabi dah sebut kita ringankan beban orang lain, bukan orang tu hak nak ringankan beban kita, Allah. Sama ada beban di dunia ataupun akhirat. Jadi dia nak tak mau angkat tangan, dia pergi ke hang. Tak ada nilai pun angkat tangan tu, sebab nilaiannya adalah kita di sisi Allah. Allah kalau nak ringankan beban kita, Allah boleh bantu dalam macam-macam cara. Kita pergi ke Giant contohnya, parking ni penuh. Elok kita lalu je, ada orang undak keluar, kita alhamdulillah lega. Kita rasa ia sebuah kebetulan. Tetapi boleh jadi Allah telah membalas perbuatan baik kita, memudahkan orang lain. Banyak benda hak kita rasa kebetulan, boleh jadi itulah cara Allah memudahkan kita. Orang susah beratong, orang susah nak bagi masuk anak ke universiti, orang susah. Tiba-tiba kita rasa mudah, alhamdulillah, lega. Kita lupa bahawa mudah tu boleh jadi Allah telah membalas perbuatan kebaikan kita, mudahkan orang lain. Kita mudahkan orang tu, tak semestinya orang tu yang akan memudahkan kita. Allah boleh membuka hati siapa saja untuk memudahkan kita. Allah. Jadi bila kita mudahkan orang lain, dalam hati kita ni kita ada rasa, aku mudahkan orang, Allah mudahkan aku. Siapa yang bagi tahu? Nabi SAW. Nabi takkan bohong. Banyak benda yang kita rasa ia sebuah kebetulan, nasib baik kan, lalu dia keluar, tak, ia bukan sebuah kebetulan. Allah boleh menggerakkan semuanya, Allah boleh buka hati semuanya untuk memudahkan kita. Yang tu baru urusan dunia. Urusan akhirat tu, berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan semua orang susah, Allah boleh mudahkan kita. Sebab apa Allah mudahkan? Di dunia dulu kita memudahkan orang, kita melepaskan bebanan orang lain. Jadi hidup di dunia ni permudahkan orang, pemudahkan. Kalau orang ada kesulitan, lepaskan kesulitan dia. Saya selalu sebut bahawa susah orang ni jangan duk rasa sempit sangat, kita buka luas lagi. Tuan-tuan,
Baru ni saya tengok dalam Facebook ada video, ada seorang lelaki tu, dia bawa motor, kemudian kaca terabung atas jalan ni, dia blok motor dia berhenti, dia bersihkan kaca tu dulu. Dari satu sudut nampak memang macam bahaya, kemudian ada orang tolong cover dia pula, kan? Tuan-tuan, kaca terabung atas jalan ni, dia bawa motor, kalaulah dia terlepas, dia rasa, oh alhamdulillah. Tuan-tuan, motor ni, kaca ni dia boleh sliding dia boleh jatuh. Tambah-tambah kalau diikut belakang kereta, tiba-tiba kereta tu nampak kaca dia boleh sliding, boleh jatuh. Tambah kalau dekat-dekat KL ni jatuh pula, celah tu belakang tu kereta banyak, boleh langgang. Ada orang bila contoh dia bawa motor, dia terlepas kaca tu, lega, sebab aku tak kena, kan? Dia rasa macam tu. Ada orang dia tak cukup yang tu, sebab aku tak kena, orang lain. Ada orang dia fikir macam tu, orang lain. Tuan-tuan, kita ni yang mana? Kita adakah had satu tu je yang terlepas, oh baik aku tak kena, ataupun kita yang kedua, macam mana dengan orang lain? Kita yang mana? Sebab tu yang baru ni juga, yang bumper tu berlaku kat luar negara, kereta ada lubang, melompat-lompat, kereta belakang melompat, lori melompat, bas melompat. Kalau seorang berhenti, ambil apa-apa tu letak sebelum yang lubang tu, kereta orang lain dia takkan melompat. So maknanya hak boleh berlaku, hak duk melompat-lompat kereta belakang tu, punca hak depan. Lubang tu ialah punca, tapi hak depan tu. Sebab hak depan tu dia rasa, aku dah kena, nak duk fikir macam mana absorber patah ke, nak kena baiki ke, dia tak fikir orang lain. So kita hak kategori mana? Hak kaca ni, hak video tadi ni, tuan-tuan, bila dia terlepas, katalah dia tak fikir orang lain, sebab aku tak kena, orang lain baik fikir dia apa. Tiba-tiba satgi orang call, bapak dia mati, aksiden, tergelincir hak kaca tadi ni. Agak-agak dia akan buang kaca tu, dia buang. Kalau dia tahu hak mati tu ayah dia. Tapi pasal apa kita tak fikir orang lain? Orang lain mati sama agak, tuan-tuan. Kita buang kaca tu nampak susah, tapi esok ada jalan Allah bagi kemudahan pada kita dalam banyak hal. Kita kalau cuba ubah hidup kita ni, tuan-tuan, berdasarkan apa yang Nabi sebut, kita mudahkan orang, kita bantu orang, kita akan rasa hak Allah bagi bantuan ni, kita akan dapat rasa, insya-Allah. Cuma kita ni bila tak ada rasa hubung kait dengan Allah, kita lupa Allah bantu tu. Sebab tu saya kata tadi ni, kita rasa kebetulan, nasib baik, tak, sebab kita tak hubung kait dengan Allah. Bila orang, contoh saya kembali balik, bila orang keluar tu, alhamdulillah Allah mudahkan, teringat hak ni boleh jadi Allah bantu mudahkan aku ni. Sebab apa? Sebab aku bantu orang lain. Nabi dah bagi tahu dah, kan? Jadi kalau kita ada hubung kait dengan Allah dalam semua hal, kita akan mudahkan orang lain, kita akan ringankan beban orang lain. Siapa yang tutup aib saudaranya, maka Allah juga akan nutup aibnya di dunia dan akhirat. Hak ni kena sungguh-sungguh lah, sungguh-sungguh tutup aib. Adapun jika kesalahan itu melibatkan umum, contoh ambil harta orang, kan, ambil harta rakyat, yang tu cerita lain lah. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan peribadi, kita tutup, jangan duk cerita pada orang lain.
belakangan ni isu rumah tangga orang suka duk korek kan? Dan orang dedahkan. Ada yang apa, saya sebut ni sebab dah jadi viral, imam muda ke apa ke hak baru ni kan? Isu rumah tangga, orang sonok jadi duk viral kan? Pi korek, pi cari Facebook dia hak lama-lama, pi oh kacau kan? Kita pun tak faham kenapa masyarakat kita ni dia suka hak kes rumah tangga ni. Patut yang tu rumah tangga depa, kita pun tak tahu apa berlaku kan? Depa dua orang duduk atas katil, kita duduk tengah-tengah tu ke sampai kita tahu semua. Depa dua orang duduk kat dapur, kita ada kat dapur tu ke? Kacau tuan. Ada member di Facebook, dia ni keturunan Cina, bapa dia Cina, Muslim lah. Dia kata, adakah sebab oleh kerana dia keturunan Cina, ayah ada pun semua ada connection dengan Cina-Cina ni, dia adakah orang bangsa Cina ni tak ada masalah dalam rumah tangga, tak ada skandal? Dia tahu banyak. Kadang Cina-Cina tua hak belah perempuan muda, ada perempuan simpanan, ramai. Adakah bangsa Cina tak ada rumah tangga masalah dalam rumah tangga? Banyak. Tapi yang bagusnya bangsa depa ni, depa tak highlight isu rumah tangga ni jadi viral. Tak macam kita seronok dengan duk bawa keluar isu rumah tangga orang ni, kita seronok. Bangsa depa tak. Itu masalah hampa dalam rumah tangga hampa. Kita kalau tengok hak duk komen di Facebook ni, kalau isu rumah tangga beribu orang. Tapi perempuan majoriti lah, minta maaf. Beribu tengok komen. Inilah suami tak guna, suami tak tanggungjawab, suami ni. Tuan-tuan, hak orang duk komen suami orang ni, boleh jadi suami dia jauh lebih teruk pada suami orang tu. Sungguh. Mungkin dia tak tahu lah. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan jabatan agama bahagian ni kan, hak duk pi pelacuran, yang gay, yang cari pondan, ramai gak suami orang, ramai. Boleh jadi hak duk seronok ni, hak duk belasah suami orang tu, hak suami dia jauh lebih teruk, cuma dia tak tahu lah. Tuan-tuan, buat apa kita duk korek aib orang? Kadang-kadang hak kita tak puas hati tu sebab dengar sebelah pihak rumah tangga orang. Saya masa-masa dalam tentera tu, jabat agama tentera ni, antaranya ialah kes-kes rumah tangga pun nak kena handle juga. Jadi kalaulah kata ada isteri main mengadu, biasa perempuan ni dia emosional. Kalau dia mengadu tu kadang air mata bertakung ataupun dia menangis. Kalau kita dengar sebelah pihak, kita takkan dapat berlaku adil. Isteri main mengadu ni, dia menangis pula. Oh ya ke? Oh jahat suami hang no? Oh teruknya dia. Tak sangka dia buat macam tu. Kita dah buat keputusan awal. Hak ni yang berlaku di Facebook. Suami keluar kenyataan, isteri keluar kenyataan, wartawan pergi tanya isteri, netizen dah komen, teruknya suami dia, padahal baru dengar sebelah pihak. Esok bila kita panggil suami dia mai, suami dia pula cerita, lah macam tu ke cerita dia, patutlah, padahal semalam kita dah geram kat suami dia.
Bila suami pula mai cerita versi dia, lah macam tu ke? Esok pula kita panggil suami isteri, duduk depan, cerita pula, lain pula. Rumah tangga kita pun ada masalah. Tak tahu kalau rumah tangga tuan-tuan tak ada masalah langsung, tak pernah berlaku krisis. Hatta rumah tangga Nabi pernah berlaku krisis. Qissatul Ifk kan? Contohnya, tuan-tuan, kalau kita nak Allah tutup aib kita, jangan buka aib orang. Jangan buka. Tuan-tuan, tak risau ke Allah buka aib kita? Kita kalau kita duk tutup aib orang ni, insya-Allah Allah tutup aib kita. Kesalahan-kesalahan orang yang tiba-tiba orang dapat tahu, lo dia ni macam ni perangai dia. Kadang-kadang kesalahan hak orang buat tu orang tahu, hak tu kita buat tak? Tapi Allah tak buka pada orang. Allah tak buka aib kita. Orang duk terkejut orang lain buat tu, rupanya kita pun buat, cuma Allah tak buka. Kalau kita tahu, memang kita tahu kita banyak aib lah. Tuan-tuan, kalau aib kita didedahkan, Allah dedahkan, saya pun tak mai kuliah hari ni. Tak berani nak bagi kuliah. Tapi Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Nak Allah tutup aib kita, kita jangan buka aib orang. Kontrol. Cerita aib orang memang seronok. Antara topik yang seronok, cerita aib orang. Kontrol. Belum ke akhirat lagi, Allah nak dedahkan aib kita ke akhirat. Oh, hak tu, hak kita duk jaga dunia ni, orang tak tahu, no, akhirat Allah dedahkan. Kalau nak Allah tutup aib kita, di dunia ni kita tutup aib orang, Allah akan tutup dunia dan akhirat. Siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Tajassus yang baru ni, isu yang saya sebut sikit lah sebab orang semua dah tahu kan. Isu yang Sungai Buloh tu yang dedah pusat judi kan, Asri Janggut. Bila dia dedahkan, akhirnya orang korek dia punya apa ni, pi cari nu hak lama-lama tu. Jangan macam tu. Itu soal peribadi dia tu, itu masalah lain dah, lain. Saya nak komen sikit lah orang yang marah. Saya bukan nak bela dia, tak. Itu saya pun tak kenal dia. Yang dia kata kebanyakan polis dan tentera tu ramai tak salat kan? Isu betul tak betul yang tu tolak tepi lu. Dia punya perkataan tu betul tak betul, tolak tepi lu. Isu yang sepatutnya di-highlightkan ialah dah sampai masa dua organisasi itu ataupun kerajaan sendiri memandang salat itu adalah satu perkara yang besar. Soal betul tak betul itu cerita lain. Kerajaan dah sampai masa kena tengok salat ni satu agenda besar. Sayyidina Umar kena bunuh. Bila kena tikam tu dia pengsan. Bila dia sedang tu dia tanya solat dulu. Dah solat tadi? Betapa besarnya urusan solat. Tapi bila dia cakap tu, orang duk nampak ni lah tak betul, organisasi ni bagus. Tak payah pandang lah isu tu. Isunya sekarang bagaimana nak memantapkan salat di dalam semua organisasi. Kerajaan dah kena pandang isu ni dah. Kemudian
Dalam hadis Rasulullah bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu, la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man tattaba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu, wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi baiti. Kata Nabi, wahai orang beriman dengan lisan, akan tetapi iman masih belum masuk dalam hati dia. Nabi kata, wahai orang beriman ni hak mengaku dengan lisan ni, tapi iman tak masuk betul lagi masuk dalam hati dia. Nabi kata, jangan kamu ghibah kaum muslimin, jangan kamu mengumpat orang Islam yang lain, jangan pula cari-cari aib mereka. Nabi larang, jangan duk korek-korek cari aib orang sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Siapa yang mencari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan barang siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, Allah akan mempermalukannya meskipun ia berada dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, siapa hak duk cari aib saudaranya, saja suka duk cari, scroll down Facebook orang tu, nak cari salah. Tuan-tuan, nak cari salah orang ni mudah. Tuan-tuan kata nak cari salah saya, aku nak cari salah ni, dia ni lima salah. Tuan-tuan main rumah saya, nak cari, tujuan nak cari 5 salah, jumpa? Mesti jumpa. Sebab saya manusia biasa. Tuan-tuan, nak pergi rumah ustaz tu, aku nak cari 5 salah dia pergi rumah, jumpa? Mesti jumpa. Nak cari salah orang, manusia ada salah. Tapi bila kita nak cari, lagi jumpa. Orang hak duk suka cari salah orang ni, Nabi pesan lah, Allah akan cari salah dia. Allah bila cari salah dia, hak dalam rumah dia tu pun Allah bongkarkan. Mana hak tempat hak paling selamat kita ada aib rumah kita. Di ketika orang tak ada kat rumah kita buat aib tu, kan? Orang tak tahu. Tapi Nabi bagi amaran, orang hak duk suka cari-cari aib saudara Islam dia ni, Allah akan bongkarkan aib dia walaupun dia duduk dalam rumah dia. Oh, dahsyat. Kita kalau dengar macam ni, tak berani nak bongkar aib orang, tak berani. Saya mak saya ceritalah, kan, tok saya dulu almarhumah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Dia ni orang panggil mami kat dia, kan? Orang panggil mami. Kalau orang nak mengumpat anak orang, contoh dia kata mami ni bukanlah baik, mami, anak-anak mami pun bukan baik sangat, mami tak berani nak cakap macam tu. Dia akan cakap, orang bila orang nak mengumpat dia macam tu. Lalah orang tak berani nak mengumpat depan dia. Tuan-tuan, kita kena tunjuk macam tu, kawan-kawan kita kan. Orang baru nak mengumpat, aku pun tak tahu, aku pun bukanlah baik, ingat. Bila kita duk prinsip kita macam tu, lalah orang tak berani nak mengumpat. Oh, dia ni payah nak mengumpat, dia tak layan. Hak duk jadi tu, kita duk layan. Kita hak sebut aku bukan baik sangat tu, kita takut sagi kita duk mengumpat, duk bicarakan aib orang, kita takut sagi Allah dedahkan aib kita, hak tu kita duk risau. Tak tahu, aku pun bukan baik sangat, aku tak tahu, aku mengelak. So terutama suami, kadang isteri kita duk ajak cerita hai orang, kita kena tunjuk kita the man of principle, orang yang ada prinsip.
Isteri kita nak cakap bab orang, ya tak payah. Kita pun bukan bagus kan. Kita pun masing-masing ada anak-anak, kita pun tak tahu akan datang jadi macam mana. Biar pilah kat mereka. Kalau sikap kita macam tu, isteri dia takkan berani nak mengumpat hai orang kat kita. Kita jaga diri kita jaga anak-anak kita. Tak payah duk cerita hai orang. Tuan-tuan, bila kita ada prinsip macam tu, isteri kita tak mudah untuk nak membicarakan aib orang. Sebab di Facebook tu, hak duk mengumpat sakan tu, suami dia tak kisah ke? Ataupun sama-sama duk sembang dalam rumah jenis macam tu. Biasanya kalau suami hak jenis kisah ada prinsip, isteri dia akan terikut lah. Ada isu lain pula hak jenis suami tak kisah ni. Pernah siaran radio dulu. Radio jemput pakar sakit puan lelaki, doktor lelaki handsome. Jadi ada hak perempuan-perempuan ni telefon di Facebook, oh alangkah baiknya kalau aku bersalin doktor ni yang sambut. Isu dia cakap tu, perempuan tu cakap tu satu isu. Isu yang lain, suami hang tak kisah ke? Bukan senang. Suami yang kisah ni pergi hantar hospital kerajaan, dah minta dah request dah kalau boleh tak mau doktor lelaki. Tiba-tiba ada doktor praktikal, tak boleh lah nak cek jalan. Tu pun dia rasa Allah, dia rasa satu macam lah. Sebab dia kisah. Sebab tu kita sebut suami dia kena jadi orang yang ada prinsip. Bila isteri nak bicarakan hal orang lain, kita tunjukkan sikap kita tak mau bincang hai orang lain ni baik piah. Aib depa baik piah sebab kita banyak aib. Kita banyak aib. Kita sedang kita banyak dosa, kita banyak aib, kita buka orang lain, apatah lagi duk cari-cari salah orang. Rajin pi scroll down Facebook, cari salah orang. Ingat tak 14 tahun lepas? 14 tahun lepas. Jangan. Allah kalau nak cari aib kita, banyak. Dan begitu juga, siapa yang mempersulitkan urusan saudaranya, memperberatkannya ataupun menzaliminya, menipunya, Allah kan bersikap demikian pula di dunia sebelum di akhirat. Rasulullah bersabda, wa man yushaqiq yashquqillahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menyulitkan orang lain, Allah akan mempersulitkannya pada hari kiamat. Hadis Bukhari. Siapa bagi susah orang, Allah akan susahkan dia. Tuan-tuan, tak payah bagi contoh berat-berat lah. Parking kereta, kadang hak solat Jumaat nak pi solat tu bagus lah, dia parking tu dia blok orang. Lepas tu dia duduk dalam masjid, dia buat zikir panjang pula. Hak orang macam-macam, ada yang nak terkencing, ada yang anak sakit, ada nak keluar. Tengok Pak Lebay ni duk blok kereta dia pula. Sebelum parking tu, kita fikir, aku parking ni susah pula orang ni. Susah pula orang ni. Selagi dia nak keluar macam mana? Kalau kita ada fikir macam tu, kita akan relate pula dengan Allah. Aku bagi susah orang, selagi Allah bagi susah aku, susah hidup aku. Kita bagi orang susah, esok Allah bagi kita susah. Hak tu payah. Sebab kita sekarang ni, kehidupan kita tak relate dengan Allah. Kita, lantak api aku bukan kenal dia. So kita duk ingat orang tu, bukan dia boleh bagi susah aku. Sebab kita fikir orang tu, kita tak fikir Allah. Kita nak parking ni cari hak mana hak orang mudah. Nak parking tepi jalan, hak orang duk lalu lalang tu, senang ke susah dia nak lalu? Kan? Duk rumah taman, parking kiri kanan, kan? Kadang-kadang tak bagi rapat.
Dia kata tak apa parking, hampa pandai-pandai sendiri lah. Dia tak fikir orang. Dia tak ada dalam otak dia nak bagi orang senang. Susah tu masalah hampa. Masalah hampa. Sebab dia tak ada ingat Allah akan susahkan dia apabila dia susahkan orang lain. Kemudian sikit lagi, siapa yang infak bagi sedekah kepada hamba-hambanya, hamba Allah, maka Allah akan memberikan harta kepadanya. Rasulullah bersabda, qala Allah, yakni hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibn Adam, anfiq unfiq alaik. Allah tabaraka wa taala kata, wahai anak Adam, infaklah, maka aku akan infak kepada kamu. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis kursi, Allah kata, wahai anak Adam, infak, Allah akan infak pada kamu. Perbanyakkan infak, sedekah. Sedekah ni ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan lah. Hak banyak, hak kaya, bagi banyak. Hak duit tak banyak, boh sikit. Tak payah nilai hak sedekah orang, nilai hak sedekah kita. Kan? Ada orang duk tengok-tengok orang bagi berapa, tak payah, hak kita, nilai kemampuan kita. Kan? Saya tak tahu masjid di Perlis, kalau tempat lain kadang hak tabung lalu kan, depan. Tabung lalu depan. Kita bila lalu, kita pembuh RM10. Kita tengok hak orang sebelah kita ni kaya. Kan? Lalu tabung depan dia, dia bos RM1. Kita kata kaya saja, tak hidung masin. Kan? Kaya saja bos RM1. Kita nilai orang. Padahal orang kaya ni mungkin pagi tadi dah bagi RM1,000 lah. Cuma dia bila tabung lalu ni, dia tak gamak, tak bubuh. Dia jenis bubuh ke abuh rupiah RM1, padahal RM1,000 dah bagi tadi lah. Tak payah nilai hak sedekah orang, nilai hak kita. Nilai kita. Saya selalu benda ni nasihat untuk diri saya dan pada kita semua. Orang yang baru belajar untuk sedekah, kalau boleh duit RM1 tu ada selalu dalam poket supaya kita tak rasa terbeban. Kan? Kalau nak bagi 10, nak bagi 50, mungkin kita akan rasa berat. Ni untuk hak permulaan lah, baru-baru nak belajar. Kan? Ada orang bagi sikit, RM1, RM2, RM1, RM2. Itu jadi satu latihan. Jadi satu latihan. Saya pernah pasar tani, boleh sikit lagi lah. Di KL saya nampak ada seorang anak, dia pimpin mak dia buta. Mak dia tadi ni jual tisu di macam pasar tani tu lah. Pasar tani ke pas malam saya tak ingat. Lepas tu saya berhenti kereta, suruh naik nak pergi hantar. Sebab mak dia buta, nampak anak dia baru sekolah rendah duk pimpin tangan ni. Sian, tak apa, berhenti kereta, naik. Dalam kereta tu tanya, ayah mana? Dia kata, ayah pergi kerja. Kerja apa? Jual tisu ke? Maksudnya mak ayah dia ni buta, anak ni tolong bawa. Kita duk fikir Allah susahnya hidup. Kan? Kalau tengok orang buta ni kira bagi tak banyak, boh sikit. Kalau kita duk di tempat dia tu, Allah, tak nampak nak buat apa. Tak kiralah orang buta tu menyanyi ke, main apa tu dia mampu, bagi lah. Kan? Kita bagi, esok Allah ganti kat kita. Esok Allah ganti kita. Kemudian last, siapa yang menunjukkan sesuatu yang ia tidak miliki, maksudnya bukan dia yang sebenarnya, esok Allah akan bongkarkan. Umar Al-Khattab, dia pernah kata, wa man tazayyana lin-nasi bima ya'lamu Allahu minhu ghaira dhalika yashinhu Allah. Siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan pada manusia yang Allah tahu bahawasanya ia tidak demikian, nanti Allah akan bongkarkan keburukan dia. Duk tunjuk
baik kat orang, padahal dalam diri dia hak tu bukan dia yang sebenar. Allah tahu, esok Allah bongkarkan. Esok Allah bongkarkan. Siapa yang tunjuk sesuatu yang berlainan dengan apa yang ada dalam hati dia, takut nanti Allah bongkarkan. Apatah lagi kalau dia nak orang puji. Dia nak orang puji. Tuan-tuan, kita sama-sama orang hak duduk kat masjid ni, kadang gaya salat kita di rumah dengan di masjid kadang-kadang lain. Kita salat sunat ni kat masjid, khuatirlah, bukan kita khuatir kalau ada macam tu. Takbir kita lain, fokus kita lain, kan? Takbir Allahu Akbar, duk solat sunat, orang tengok buat macam bagi elok sikit, kan? Padahal kita bukan macam tu. So bila kita buat macam tu, khawatir nanti Allah bongkarkan keburukan-keburukan kita. Kalau macam tu tak payah buat hak ni, tak, kat rumah pun buat okey, kat masjid pun buat okey. Ambil contoh hak kita sama-sama duduk masjid lah. Bukan apa yang tidak ada dalam hati dia. Maksudnya jangan munafik. Risau benda tu, risau. Kadang-kadang aku takkan ada nifak, aku orang masjid. Sayyidina Umar, Rasulullah simpan nama-nama orang munafik ni pada Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman ni dia ni kira tempat, dia pemegang rahsia Nabi. Banyak benda Nabi cerita pada dia. Sayyidina Umar pergi tanya, ada masuk nama aku ni orang munafik? Tuan bayangkan, tokoh ni telah dijanjikan syurga, pergi tanya, takut-takut. Kita tak ada janji apa pun secara spesifik pada kita untuk masuk syurga. Mana mungkin kita tak risau ada nifak dalam hati kita? Mana mungkin? Nak kena ada risau. Nak kena ada risau. Baik, saya kira setakat tu je. Mudah-mudahan apa yang kita bincang hari ini bagi manfaat untuk diri saya dan pada kita semua. Mungkin ada benda-benda yang kita boleh ubah sikap kita selama ni, dan sikap yang kita ubah tu cuba kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada kaitan kehidupan kita dengan Allah, so kita ada rasa bahagia, kita akan ada rasa motivasi, kerana kehidupan kita ni sentiasa dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.